Kerajaan Sabah pada dasarnya sudah pun meluluskan kaedah menggunakan kad tambah nilai atau top-up untuk mendapatkan bekalan terutama di kawasan setinggan di negeri ini. Menteri Kerja Raya Negeri Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, kaedah itu dicadangkan untuk mengatasi masalah kecurian elektrik dan air yang masih berleluasa khususnya di kawasan setinggan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung masalah kecurian elektrik yang berlaku di negeri ini terutama di kawasan setinggan. Tambah beliau lagi, kaedah itu juga dicadangkan untuk bekalan air di kawasan setinggan bagi mengelak kecurian atau penyambungan paip secara haram di negeri ini. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, sebagai agensi menjalankan perniagaan, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dan JANS perlu mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan perkhidmatan disediakan dibayar mengikut kadar ditetapkan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan perlu adanya penggunaan kad tambah nilai berkenaan sebagai salah satu jalan penyelesaian untuk mengelak kegiatan curi bekalan air dan elektrik di negeri ini. Sementara itu, orang ramai terutamanya yang menyambut perayaan Tahun Baharu Cina di negeri ini diingatkan supaya mengambil langkah komprehensif dalam memastikan jangkitan COVID-19 dapat terus dilandaikan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, pematuhan prosedur operasi standard SOP yang digariskan kerajaan perlu diamalkan bagi mengelakkan penularan pandemik berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan program menyantuni peniaga dan masyarakat Tionghoa di sekitar Pekan Putatan dan Pekan Taman Jumbo Petagas semalam. Syahelmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat berkata, program itu turut memberikan peluang ikatan silaturahim melibatkan masyarakat setempat. Lazimnya perayaan Tahun Baharu Cina disambut oleh masyarakat berbangsa Cina, namun lain pula bagi masyarakat di daerah Kuala Penyu apabila perayaan itu turut dirayakan oleh masyarakat Dusun Tatana. Persiapan untuk meraihkan sambutan perayaan itu sama seperti masyarakat Cina yang lain, termasuk menyediakan perhiasan tanglung dan makanan untuk dihidangkan kepada tetamu. Uniknya masyarakat Dusun Tatana yang masih mengamalkan adat lama turut memiliki tempat sembahyang sendiri atau tokong kecil di rumah, sama seperti amalan masyarakat Cina. Menambahkan lagi keunikan di daerah Kuala Penyu terdapat juga kapitan atau ketua masyarakat Cina mewakili Dusun Tatana yang bertanggungjawab menjaga adat budaya dan amalan tradisi suku kaum berkenaan. Bagi Kapitan Kim Sit Singgang, beliau berkata, perayaan itu disambut sejak dari dulu lagi kerana salah silah keluarganya yang memang berasal dari Guangzhou, China. Kim Sit 65 tahun menjelaskan masyarakat Dusun Tatana pada zaman lampau tidak mempunyai pegangan agama yang tetap antara sebab mereka menyerap amalan kepercayaan Cina berikutan kedatangan masyarakat itu dari tanah besar China. Adat Cina yang diamalkan masyarakat Dusun Tatana ketika ini dipercayai dibawa pedagang China yang datang berdagang di daerah ini ketika zaman Kesultanan Brunei ratusan tahun yang lampau. Sementara itu, istrinya Dimin Eng Suat 62 tahun berkata, menjelang perayaan Tahun Baru Cina dia akan mulai sibuk untuk membuat persiapan, terutamanya membuat kuih-muih untuk dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung. Katanya sudah 43 tahun mendirikan rumah tangga bersama suaminya dan beliau sudah biasa dengan rutin yang harus dibuat ketika menyambut perayaan itu. Pasangan suami isteri itu berharap tahun ini semua ahli keluarga termasuk 7 anaknya dapat pulang dan meraihkan perayaan itu bersama-sama walaupun keadaan COVID-19 belum pulih sepenuhnya. Berita seterusnya, seorang lelaki cedera selepas kereta dipandunya merempuh bulatan jalan dan terbakar di Jalan Kelombong, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.30 pagi. Katanya sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan kemudian
gabungan dikerah ke lokasi kejadian. Katanya kebakaran membabitkan kereta jenis Toyota Vios yang telah merempuh bulatan jalan dan terbakar sepenuhnya. Tindakan operasi pemadaman menggunakan 2 aliran hos jentera dan 2 alat pemadam api. Menurutnya pemandu cedera di bahagian kepala dan menerima rawatan awal dari anggota EMRS. Seterusnya dihantar ke Hospital Queen Elizabeth II untuk rawatan lanjut. Seterusnya, kes COVID-19 di Sabah meningkat semula kepada 373 kes hari ini, bertambah sebanyak 106 kes berbanding 267 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata peningkatan mendadak hari ini antara lain disebabkan bilangan kontak rapat yang tinggi, iaitu 161 kes dan individu bergejala sebanyak 132 kes. Bagaimanapun katanya tiada kluster baharu dilaporkan hari ini, tetapi 5 daripada 17 kluster aktif di Sabah merekodkan 65 kes baharu. Masih diberkata kluster Jalan Seri Balung Tawau menyumbang kes baharu terbanyak dengan 41 kes, diikuti kluster Montenior Beaufort sebanyak 11 kes baharu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.